بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini saya diminta untuk berbicara berkenaan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia adalah merupakan suatu peristiwa yang besar yang berlaku kepada baginda Rasulullah, yang seharusnya kita sebagai umat Islam mengambil pengajaran di sebalik daripada apa yang berlaku tersebut. Kuliah kita berkenaan dengan Muqaranatul Adyan, yang biasa kita bicarakan sebulan sekali, hari Sabtu minggu ketiga. InsyaAllah kita tangguhkan dulu untuk kita melihat berkenaan dengan peristiwa yang besar ini pada malam ini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bercakap berkenaan dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka ia adalah berkait rapat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, iaitu Muhammad, pada malam hari daripada Masjidil Haram, iaitu di Mekah, ke Masjidil Aqsa, iaitulah di Palestin, yang kami berkati di sekelilingnya untuk diperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah menyatakan secara jelas di dalam ayat ini yang tak boleh kita ingkari dan nafikan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan oleh Allah di dalam satu malam sahaja, iaitu malam yang kita namakan Isra, yang datang daripada perkataan asra yang disebut di dalam ayat ini. Adapun Mi'raj pula, Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Dan demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk rupa yang asal sekali lagi di sisi Sidratul Muntaha, yang di sisinya terletak syurga Jannatul Ma'wa. Jadi apa yang disebut oleh Allah dalam ayat ini menjadi hujjah kepada kita bahawa Isra dan Mi'raj itu berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang mengingkarinya maka akan terkeluar daripada agama, sebab ia adalah nas yang terang lagi nyata daripada Allah mensabitkan peristiwa yang besar yang berlaku kepada baginda tersebut. Walaupun peristiwa ini secara logik akalnya mungkin kita tak tercapai untuk kita berfikir tentangnya,
ia berlaku dalam keadaan berlawan dengan adat kebiasaan. Bagaimana perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku hanya satu malam sahaja. Perjalanan yang sangat jauh daripada kota Mekah ke kota Palestin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, para ulama kita umpamanya Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fiqhus Sirah menyatakan tujuan Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam ini adalah untuk menghiburkan hati baginda yang berada dalam keadaan kesedihan, dalam keadaan berdepan dengan tentangan, berdepan dengan penyiasaan, berdepan dengan pelbagai usaha halangan yang dilakukan oleh musyrikin Mekah, menghalang baginda untuk menyampaikan dakwah. Apatah lagi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi berdakwah ke Taif, berdepan dengan musyrikin golongan ataupun kabilah Hawazin dan Thaqif yang menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya secara keras, dilontar dengan batu sehingga tubuh baginda berdarah kerana lontaran batu yang keras tadi. Jadi dengan peristiwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat lari daripada rasa sedih dengan penolakan yang dilakukan oleh kaum baginda. Apatah lagi Nabi juga berdepan dengan peristiwa yang dikenali sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Tahun di mana Nabi kehilangan dua orang yang dikasihi, iaitu Siti Khadijah isteri baginda dan Abu Talib bapa saudara baginda. Justru itu atas kesedihan inilah Allah Ta'ala hendak menghiburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihiburkan baginda dengan cara dibawa berjalan. Kita tuan-tuan, kalau berada dalam keadaan kesedihan, kalau orang bawa kita berjalan, pergi ke sana ke sini, terubat rasa sedih. Kalau ada perkara-perkara yang menyedihkan kita, anak kita nak pujuk dia, kalau dia ni merajuk umpamanya, kita bawa dia pergi berjalan, insya-Allah hilang merajuk dia tu. Nak hiburkan hati anak-anak kita ni. Isteri kita begitu juga, kalau merajuk kepada suami, suami boleh bawa berjalan, pujuk hati dia tu yang mungkin terluka dengan kehidupan rumah tangga. Berjalan ini tuan-tuan tak dinafikan, ia adalah salah satu obat yang terbaik untuk kita mengobati rasa sedih di dalam hati. Cumanya timbul persoalan, kenapa Allah Ta'ala memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini di waktu malam? Asra bi'abdihi layla. Allah Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad di waktu malam. Kalau Allah tak sebut perkataan Laila pun di waktu malam, dengan perkataan asra itu sendiri sudah membawa makna perjalanan yang dibuat oleh Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad adalah di waktu malam. Kerana Isra dalam bahasa Arab adalah khusus perjalanan di waktu malam, bukan di waktu siang. Jadi isunya, persoalannya, kalaulah Allah Ta'ala nak hiburkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa diperjalankan di waktu malam? Apa yang nampak di malam hari, di gelap gulita? Tak nampak apa. Kita kalau nak bawa berjalan anak-anak kita, isteri kita dan sebagainya, kita bawa siang hari, boleh nampak apa pandang pemandangan, kita boleh beli barang. Kalau pergi ke pasar raya, kita pergi ke tepi pantai ke, kita pergi ke tempat air terjun di waktu siang hari supaya kita nampak keindahan alam ini. Akhirnya kita akan terhibur dengan keindahan tersebut.
Yang jadi peliknya ialah kenapa Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah hendak menghiburkan hati Nabi Muhammad ini di waktu malam, bukan di siang hari. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang telah dilakukan oleh Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad di waktu malam ini ada pengajaran dan hikmah yang sangat penting. Iaitulah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberitahu kepada kita waktu yang terbaik untuk kita berhubung dengan Allah Azza wa Jalla, ialah di waktu malam. Untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang paling baik ialah di waktu di mana manusia sedang tidur, manusia sedang lena dengan mimpinya. Maka waktu itulah waktu yang terbaik untuk kita meneruskan perjalanan kita untuk berhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan di waktu malam ini adalah untuk berhubung dengan Allah, dan kita juga sebenarnya sebaik-baik waktu untuk kita beribadat berhubung dengan Allah Azza wa Jalla ini juga adalah di waktu malam, di waktu manusia sedang tidur, di waktu yang mana kita tidak diganggu dengan anak-anak maupun isteri-isteri. Tidak diganggu dengan isteri, tak diganggu dengan manusia yang sedang tidur. Tetapi kita dengan Allah Azza wa Jalla sahaja yang berada waktu itu untuk kita beribadat dan menyembahnya, memohon daripadanya segala perkara yang kita inginkan. Tuan-tuan, sebab itu tidak pelik kalau kita melihat di sana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salah ba'da al-fariidah salatul lail. Seafdal puasa selepas Ramadan ialah bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan seafdal solat selepas solat fardu ialah solat di waktu malam. Kenapa Rasulullah menyebut seafdal sembahyang ialah di waktu malam? Yang pertama tadi kita tengok tadi bagaimana Allah menunjukkan waktu yang terbaik untuk berhubung dengannya, meneruskan perjalanan kita dengan Allah Azza wa Jalla ialah di waktu malam. Kerana di waktu malam, tuan-tuan, hati manusia ketika mana bangkit di tengah malam waktu orang lain sedang tidur, hati kita dapat menghindarkan diri daripada penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan ibadat kita menjadi rosak. Apabila kita bangun seorang diri, orang lain sedang tidur, maka dengan sendirinya hati kita dapat menjaga daripada penyakit sum'ah, penyakit iaitu nak suruh orang lain dengar ibadat yang kita buat. Kalau kita baca Quran, kita nak suruh orang dengar, ini penyakit sum'ah. Bila kita bangun tengah malam, tak ada sesiapa yang nak dengar, sebab semua orang sedang tidur. Hati kita juga dapat menghindarkan diri daripada penyakit riak, penyakit nak suruh orang lihat. Manusia sedang tidur semuanya, mata mereka sedang tertutup. Maka bagaimana mungkin kita yang bangun di tengah malam ni nak tunjukkan amalan kita itu kepada orang lain yang kita namakan penyakit riak tadi? Jadi dengan sendirinya orang yang bangun di tengah malam
maka dia dapat menjaga hatinya daripada penyakit-penyakit tadi, dan seterusnya datangnya keikhlasan yang sebenarnya kepada Allah dalam beribadat kepada Allah Azza wa Jalla ini. Jadi tuan-tuan, kerana itulah kita digalakkan sangat untuk bangun qiyamul lail, melakukan solat di tengah malam. Dan tidak peliklah kalau kita dapati dalam ajaran agama kita ini digalakkan untuk kita melakukan solat-solat sunat yang lain yang tidak disebutkan secara sharih di dalam Quran dan hadis, dilakukan secara bersendirian. Itu yang terbaik sebenarnya. Solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah, solat sunat hajat dan yang seumpamanya, sebenarnya yang terbaik ialah kita buat bersendirian yang jauh daripada mata manusia. Kalau kita mampu, kita boleh dan digalakkan supaya solat sunat qabliyah bila dengar azan, kita solat sunat qabliyah tu di rumah dulu. Selepas solat sunat qabliyah di rumah, baru datang. Kalau kita mampu dan kita boleh, selepas solat berjemaah di surau, di masjid, kita balik solat di rumah, solat sunat ba'diyah. Itu yang terbaik supaya mata kita ataupun supaya hati kita dapat menghindarkan daripada penyakit riya, sum'ah dan lain-lain lagi, berbanding kalau kita buat di tempat orang ramai, di tempat di masjid dan ataupun di surau. Itu yang terbaik sebenarnya. Tetapi sebagaimana yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan, kalau kita tak mampu minum semua air di dalam botol ini, Islam mengajar minumlah walaupun sedikit. Jangan tak minum langsung. Ma la yudraku kullu la yudraku jullu. Setiap perkara yang kamu tak dapat semua, maka jangan kamu tinggalkan semua. Ambillah walaupun mungkin sedikit. Yang semua yang terbaiknya ialah, yang afdalnya ialah solat sunat ba'diyah di rumah, sebagai contoh yang saya berikan tadi. Tapi bila balik rumah tak sempat apa, isteri kita dah panggil, sayang, mari makan nasi. Nasi dah nak sejuk ni. Malam lain tak panggil sayang pun, malam tu panggil sayang. Kita ni suami isteri panggil sayang, luruh hati. Tak ingat dah nak solat isyak ba'diyah. Ingat ke isteri panggil sayang tadi, terus meluru masuk dapur makan. Baru masuk dalam rumah, balik solat isyak, niat dalam hati nak solat sunat isyak ba'diyah di rumah, tiba-tiba tengok anak-anak tengok cerita Doraemon. Allah, cerita favourite kita, tak boleh nak tinggal. Duduk dulu tengok Doraemon dengan anak-anak dulu. Tak teringat dah solat sunat ba'diyah. Jadi tuan-tuan, ini ada halangan-halangan yang kadang-kadang orang tak mampu untuk mengatasinya. Kalau macam tu keadaannya, memang dah usaha sebelum ini nak solat ba'diyah di rumah ni tak mampu, maknanya kalau nak niat buat juga di rumah akan tinggal, tak buatnya. Jadi ambillah walaupun sedikit. Kalau tak dapat semua, jangan kita tinggal semua. Maksudnya jangan sampai tak terbuat langsung. Nak dapatkan juga solat sunat yang disuruh oleh Allah dan digalakkan dalam Islam ini, kita buatlah di masjid ataupun di surau. Kalau memang kita mampu buat di rumah, itu yang terbaik. Tapi memang mengikut pengalaman tak bolehnya. Jadi buatlah di surau untuk kita dapat juga pahala daripada solat sunat tadi. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Allah mengajar kita dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini bahawa masa yang terbaik untuk kita berhubung dengannya ialah di waktu malam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, telah dihiburkan oleh Allah dengan diperjalankan di waktu malam tadi. Dihiburkan daripada kesedihan berdepan dengan musuh-musuhnya, berdepan dengan golongan musyrikin yang berada di Taif maupun yang berada di Mekah. Nabi dihiburkan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam
walaupun baginda dalam keadaan kesedihan, Nabi tahu bahawa ini semua adalah dengan ketetapan daripadanya. Ia adalah merupakan suatu perkara yang mesti dilalui oleh baginda, sebagaimana yang dilalui oleh para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi tuan-tuan, walaupun Nabi dalam kesedihan, tidak bermakna Nabi memberhentikan kerja dakwah baginda. Nabi dan para sahabat terus dalam keadaan sabar, berdepan dengan segala mihnah, tribulasi, cabaran yang mendatang. Nabi tahu dengan Nabi yakin terhadap janji daripada Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilalui oleh baginda ini bersama-sama dengan para sahabat adalah suatu perkara yang tak boleh dielakkan. Ia adalah tabiat dalam kerja dakwah. Justru itu atas keyakinan kepada janji Allah dengan maksud yang lain, yakin terhadap ketetapan Allah bahawa Islam ini akan menang. Islam ini akan mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Atas keyakinan itulah maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap meneruskan perjalanan kerja dakwah baginda, dan di samping juga dihiburkan oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi jelas kepada kita bahawa baginda bukan memberhentikan kerja dakwah baginda bila diuji tadi. Kalau Allah Ta'ala tak hiburkan hati baginda pun, Nabi Muhammad akan tetap meneruskan kerja dakwah. Justru itu, di sini kita boleh lihat kecekalan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan segala cubaan dan cabaran yang kita katakan tadi. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ada yang diseksa dengan teruk, dibunuh, disula, diletakkan batu yang besar di atas perut dan yang seumpamanya. Mereka tetap cekal dalam berdepan dengan segala ujian itu. Apakah sebenarnya tuan-tuan rahsia di sebalik daripada kecekalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ini? Rahsianya ialah tidak lain dan tidak bukan keimanan dan keyakinan yang tinggi terhadap qada dan qadar Allah. Keyakinan yang tinggi terhadap ketetapan Allah. Yang ini yang menjadi rahsia di sebalik kehebatan Nabi Muhammad dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka tahu walaupun mereka diseksa, walaupun mereka dihina, mereka diperlakukan seumpama haiwan, mereka tetap yakin tentang janji Allah, qada qadar Allah, ketetapan Allah bahawa Islam ini akan menang. Sebab tuan-tuan, apabila kita sebutkan tentang ketetapan Allah ini, ataupun yang kita sebut dengan qada dan qadar, kita kena faham bahawa para ulama kita memberikan maksud kepada qada dan qadar itu ialah dengan makna ilmu Allah as-sabiq. Kalau tak silap saya dah pernah terangkan di sini, boleh kalau saya ulang sekali lagi. Maksud yang dikatakan sebagai qada dan qadar ini ialah ilmu Allah yang Allah Ta'ala tahu tentang sesuatu itu berlaku sebelum perkara itu berlaku lagi. Allah Ta'ala dah tahu dah apa yang akan berlaku pada masa yang akan datang. Jadi dengan perkara yang akan datang itu yang Allah Ta'ala tahu dan maklum, ia tidak akan berubah. Apabila kita kata ia tidak berubah, bermakna ia adalah perkara yang tetap. Bila kita sebut ia adalah tetap, tak berubah, bermakna ia adalah ketetapan Allah. Itu maksud qada dan qadar. Yang hari ini mungkin orang salah faham dengan makna qada dan qadar ini.
dia faham qada dan qadar ini dengan maksud dia tak ada pilihan untuk melakukan sesuatu perkara. Kalau dia menganggap bahawa kalau dia mencuri itu memanglah ketetapan Allah dengan maksud dia tak ada pilihan kecuali kena mencuri juga. Ini kesalahfahaman dalam membicarakan tentang qada dan qadar. Sebab saya nak sebutkan, bila kita katakan qada dan qadar itu ialah ilmu Allah yang Allah Ta'ala tahu perkara yang akan datang, ia tidak berubah, ia tetap. Maka perbuatan manusia itu memang ada kaitan dengan qada dan qadar. Tetapi qada dan qadar itu bukan menjadi penyebab kepada berlakunya perbuatan yang kita buat tadi. Memang kalau kita mencuri, ia ada kaitan dengan qada qadar Allah, sebab Allah dah tahu bahawa kita akan mencuri sekian-sekian masa. Tetapi kita mencuri itu bukan disebabkan oleh qada dan qadar. Sebab apa? Bila kita berbicara tentang ilmu sebagai contoh, kita tahu selepas Isyak ni kita mungkin ada majlis tahlil sebagai contoh. Sebagai contoh, kita tahu ada majlis tahlil. Tuan-tuan, adanya majlis tahlil nanti, adakah disebabkan kita tahu ataupun memang tuan punya majlis tu nak buat majlis tahlil? Bukan sebab kita tahu, sebab usaha tuan majlis nak buat. Anak kita berjaya dalam peperiksaan, kita tahu dia telah berjaya. Berjayanya anak kita ini sebab kita tahu ke ataupun sebab dia berusaha bersungguh-sungguh, belajar rajin-rajin? Sudah pasti kerana dia berusaha bersungguh-sungguh, bukan sebab kita tahu, sebab sebagai ayah kita tahu. Tidak, sebab dia usaha bersungguh-sungguh. Jadi apabila kita mencuri, tuan-tuan, mencurinya kita itu bukan disebabkan oleh Allah tahu. Yang kita katakan Allah Ta'ala tahu sebelum berlakunya pencurian itu, Allah dah tahu awal lagi, dan ia tak berubah, memang akan berlaku demikian. Tetapi pencurian itu bukan kerana sebab Allah Ta'ala tahu, tetapi atas pilihan dia, usaha dia, dia yang nak. Yang ni kalau ada orang berhujah, tuan-tuan, bahawa dia ni jadi jahat kerana qada qadar Allah, dia menyalahkan Allah, dia seolah-olah menganggap bahawa dia jadi tak baik ni atas dalam keadaan terpaksa ditetapkan oleh Allah. Nak jawab orang yang macam ni mudah je, tak perlu jawab dengan kata-kata. Kita ambil batu yang keras ataupun kayu yang keras, kita pukul atas kepala dia, biar darah, biar mengalir darah daripada kepala dia. Kalau dia melenting marah, tanya sebab apa pukul dia dengan batu yang keras ni sampai berdarah, kita jawab balik. Ini qada qadar Allah. Jangan marah saya pukul atas kepala awak ni dalam keadaan tak ada pilihan, ketetapan Allah. Nak buat macam mana? Kalau dia boleh hujah bahawa dia mencuri itu qada qadar Allah, ini juga saya pukul kepala awak dan qada qadar Allah. Kalau nak berhujah lagi, kita pukul lagi, biar dia lembek macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan qada dan qadar Allah inilah para sahabat yakin bahawa kemenangan itu di sisi Islam. Maka baginda dan para sahabat tetap melaksanakan kerja dakwah, menyampaikan Islam walaupun ditentang dan berdepan dengan cabaran yang besar daripada golongan musyrikin. Mereka begitu berani berdepan dengan musuh-musuh Allah. Sebab apa? Sebab yakin terhadap ketetapan Allah, yakin terhadap qada dan qadar Allah ini. Innal ummata la wajtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad katabahu Allahu lak. Sesungguhnya umat ini, Nabi bersabda, kalau mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepada kamu,
mereka tak boleh memberikan apa-apa manfaat kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan dalam qada dan qadarnya. Wa innal ummah law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in, kalau umat ini berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kamu, la yadurruka bi syai'in illa ma qad katabahu Allah 'alaik, mereka tak boleh memberikan mudarat kepada kamu kecuali apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Jadi mereka tidak pernah gentar berdepan dengan cabaran, walaupun mereka tahu ia adalah merupakan perkara yang boleh memberikan keburukan mudarat kepada diri, tetapi mereka yakin semuanya di bawah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, bulan lepas saya ke Algeria dalam pergi ke sana kerana membentangkan satu kertas kerja di sana. Perjalanan nak ke Algeria ni lebih kurang 13 jam ataupun 12 jam. Boleh bayangkanlah, separuh hari duduk atas kapal terbang, kursinya sempit, luas tak tahu mana. Kalau kalau yang duduk sebelah kita ni nak lalu kena berdiri dulu. Duduk 13 jam. Singgah sekejap di Qatar, sebab naik kapal terbang Qatar. 13 jam ni tuan-tuan, tak lena tidur saya. Tak boleh nak tidur. Sebab apa? Sebab teringat pesawat MH370 hilang. Dalam kepala tu duk ingat perkara tu. Wallahualam, sebab apa jadi macam tu hari tu. Sedangkan naik kapal terbang ni dah biasa dah saya. Waktu belajar di Mesir dulu, 5-6 kali dah naik kapal terbang ni. Tapi bila naik kali ini, Masya Allah, memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur. Kalau tertidur juga pun bila terkejut, kat mana aku? Dalam laut ke mana ni? Ya itu je dalam kepala. Fikir-fikir benda tu je. Kebetulan pula sebelah saya ni ada orang Arab. Orang Arab yang datang daripada negara yang banyak keganasan. Saya tak nak ceritalah daripada negara mana. Sembang-sembang dengan dia, nak hilangkan rasa takut tadi, sembanglah juga ni. Sembang dengan dia, sehinggalah tiba-tiba dia minta izin nak pergi ke tandas. Saya duduk tepi sekali, tepi lorong. Jadi dia duduk sebelah saya. Bila dia nak pergi ke tandas, dia kena beritahu saya dulu dah, sebab saya kena berdiri untuk izinkan dia pergi ke tandas. Kalau tuan-tuan biasa naik kapal terbang kan, jarak antara kursi kita dan kursi depan tu terlalu rapat. Jadi tuan-tuan, saya pun bagilah izin kepada dia pergi ke tandas. Tengok-tengok setengah jam tak balik. Tak balik ke tempat duduk dia. Sejam tak balik juga. 2 jam tak balik-balik. 3 jam tak balik-balik. Dalam kepala saya, mana pula awang ni pergi ni? Ke dia pergi rapah kapal terbang dah, Allah berat dah lah. Dalam kepala ni tak fikir tu, bertambah lagi rasa takut tu. Bertambah lagi rasa bimbang. Kalau berlaku apa-apa macam manalah dengan anak-anak aku, dengan isteri aku. Macam manalah yang akan, siapalah nak tanggung mereka lepas ni. Berfikir dalam kepala macam tu. Tapi bila dah nak sabar dah, bila dah nak sabar tu baru teringat hadis tadi. Hadis yang menyebut bahawa kalau sekiranya manusia ini berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, nak beri mudarat kepada kamu, nak rapah kapal terbang, nak buat perkara yang tak baik kepada kenderaan yang kamu naiki ini, mereka tak boleh berikan apa-apa mudarat kecuali yang apa Allah Ta'ala tetapkan. Barulah tenang balik. Tenang balik. Itu pun baru dekat nak sabar dah. Wallahualam, saya tenang tu sebab nak sabar, dekat nak sabar ke, ataupun ingat ke hadis tadi. Wallahualam, itu pun tak boleh nak tentu juga. Nak nyatakan bahawa kita akan berdepan dengan rasa takut ini. Mana-mana kita sebagai manusia akan berdepan dengan suasana tersebut. Kita akan berdepan dengan pelbagai perkara yang kadang-kadang membimbangkan kita. Di taman saya, taman desa dia, bulan lepas ada 3 kecurian berlaku di siang hari. Bukan di malam hari, di siang hari. Biasa orang mencuri ni di malam hari.
Orang zaman-zaman dulu, sekarang ni di siang hari pun mencuri dulu. Waktu orang pergi bekerja, dia mula buat kerja. Terutamanya musim waktu hujan. Sebab waktu hujan ni kita kan biasa duduk dalam rumah je. Dan kita tak hirau mana apa yang berlaku di luar. Jadi orang pencuri ni dia ambil masa tu. Sekarang ni taman saya boleh katakan semua dalam keadaan ketakutan. Dalam keadaan ketakutan. Bila hujan, tadi hujan siang tadi, mula dah siap hantar SMS. Jaga-jaga. Waktu ni biasanya ada orang buat kerja. Mula-mula lah yang pergi merondanya, yang kalau ada rumahnya, yang suri rumah pergi tolong ronda juga. Semua dalam keadaan ketakutan. Bagus, Alhamdulillah. Memang itu yang kita diminta, mengambil sebab dan musabab. Tapi memang kita akan berdepan dengan rasa takut itu. Ketakutan yang kita hadapi itu boleh kita hilangkan dengan ingat kepada qada dan qadar Allah, ketetapan Allah. Semuanya di bawah lingkungan pengetahuan Allah Azza wa Jal. Maka kalau berlaku perkara yang buruk pun, kita reda dengan apa yang berlaku tersebut. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh nak elak daripada perasaan takut ini. Maka obat yang terbaik ialah sebagaimana yang ada pada Nabi SAW dan juga para sahabat, ialah keimanan kepada qada dan qadar Allah. Tuan-tuan, kita melihat di dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana Nabi SAW telah diperjalankan di waktu malam daripada bumi Makkah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam hadis diriwayatkan bagaimana Nabi berdepan dengan halangan-halangan ketika hendak sampai ke bumi Al-Aqsa ini, ke Masjidil Aqsa. Antara halangan yang Nabi lalui, yang Nabi telah tempuhi, ialah halangan lambaian daripada seorang wanita yang sangat tua, yang penuh dengan perhiasannya. Lalu Nabi tidak menghiraukan lambaian tersebut. Jibril apabila ditanya oleh Nabi SAW, maka Nabi diberitahu bahawa itulah dunia. Dunia yang sudah tua dengan penuh perhiasan, yang akan menghalang perjalanan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, cabaran kita juga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah cabaran dunia. Dunia boleh menghalang kita daripada mengingati Allah, boleh menghalang kita daripada mendekati Allah. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Allah menyebut dalam Al-Quran, ketahuilah bahawa yang dikatakan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah bawaan hidup yang berupa semata-mata permainan dan hiburan yang melalaikan, serta perhiasan yang mengurangkan, juga bawaan hidup yang bertujuan bermegah-megah di antara kamu, serta berlumba-lumba membanyakkan harta benda dan anak pinak. Jadi tuan-tuan, ini dunia yang kalau ia melalaikan kita, ia dianggap sebagai dunia yang dilarang oleh Allah untuk kita mendekati. Tuan-tuan, kita kena faham bab dunia ni. Dunia ini memanglah kalau kita baca dalam kitab-kitab, kita akan dapati kebanyakannya menghina dunia, menyuruh kita menjauhkan diri daripada dunia. Tetapi kita jangan lupa yang dimaksudkan oleh para ulama kita ataupun yang terdapat dalam Quran dan hadis itu ialah dunia yang menyebabkan kita terhalang daripada mengingati Allah, melakukan perkara yang disuruh dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Kalau dunia itu boleh mendekatkan diri kepada Allah sebagai jambatan hari akhirat, maka ia tidak ada masalah. Kita boleh mendapatkannya asalkan jangan sampai dunia itu akhirnya mengganggu perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peperangan Hunain, apabila Nabi berdepan dengan golongan Hawazin dan Thaqif setelah berlakunya Fathu Makkah dan pembukaan kota Mekah,
Malik bin Auf yang mengetuai Saqif dan Hawazin ini telah mengarahkan tenteranya supaya membawa semua harta yang dimiliki, supaya membawa isteri dan anak-anak sekali dalam peperangan ini sebagai suatu motivasi. Kalau kalah pun mereka tak perlu bimbang siapa yang akan jaga harta mereka, siapa yang akan jaga anak-anak dan isteri ini. Tak perlu bimbang, sebab kalau kalah pun kalah bersama, mati bersama. Bila Islam menang dalam peperangan ini, tuan-tuan, hartanya yang diperolehi, harta perangnya terlalu banyak. Justru itu apabila demikian, harta yang banyak ini akhirnya telah dibahagi-bahagikan oleh Rasulullah kepada para sahabat yang baru masuk Islam dalam peristiwa Fathu Makkah, untuk menjinakkan hati mereka. Nampak tak di sini bagaimana Rasulullah menggunakan harta untuk kepentingan Islam, nak jinakkan orang yang baru masuk Islam. Sebagaimana harta zakat, di salah satu golongan yang layak menerima harta zakat ini ialah orang yang hendak dijinakkan hatinya dengan Islam, wal mu'allafatu qulubuhum. Jadi harta itu tak ada masalah. Yang menjadi masalahnya kalau kita lalai dengan harta tersebut. Kita miliki harta menyebabkan kita lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita ada anak, tak ada masalah ada anak ramai. Tapi jangan sampai anak kita itu menyebabkan kita lalai kepada Allah. Ingatlah anak itu sebagai ujian. Kadang-kadang dia buat perangai bukan-bukan macam-macam, nak uji kita. Kita ni cepat marah ke tidak? Kita ni cepat melenting ataupun tidak? Kita buat perkara yang buruk-buruk ataupun tidak? Saya pernah baca dalam surat khabar, tuan-tuan, seorang anak yang waktu masa dia masih kanak-kanak lagi, oleh kerana terlalu excited melukis, dia ni pandai melukis, di tempat tadika ataupun taska dia tu atau pasti tu, dia ni pandai melukis. Jadi dia ambil paku, dia melukis di kereta ayah dia. Lukis, buat gambar ayah, buat gambar mak, buat gambar dia pegang-pegang tangan. Allah, bagusnya. Itu bagus bagi dia. Tengok dia ayah, tuan-tuan, mengamuk sakan. Dah sebab dilukis di kereta dia. Lukis dengan paku. Siapa tak marah, kita pun mungkin marah. Tapi itu ujian. Si ayah ni ambil pedang, pukulkan tangan anak dia tu sampai lembek. Sampai lembek. Mak dia ni tahan pun, ayah tak boleh tahan juga, pukul juga sampai lembek si anak ni. Terpaksa dibawa ke hospital. Ni dalam surat khabar berlaku ni, yang betul sungguh. Bawa ke hospital. Dalam perjalanan ke hospital tu, tuan-tuan, si anak ni hanya merintih, tak nak buat lagi dah ayah, tak nak buat lagi dah ayah, tak nak buat lagi dah ayah, sambil menangis. Hati siapa yang tak luruh melihat seorang anak menangis, merintih daripada dipukul. Walaupun ayah dia tak pukul dah, tapi dia keluar daripada mulutnya yang itulah perkataannya, sehingga sampai di hospital pun masih itulah perkataan yang keluar daripada mulut si anak. Kerana apa? Kerana seorang ayah yang tak mampu menahan kemarahan dirinya, lebih mendahulukan dunia kereta dia berbanding dengan amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia seorang anak. Anak ini memang ada ujian, tuan-tuan. Kalau yang umur 3 tahun, 4 tahun lagilah yang jadi banyak soal. Tuan-tuan, ada anak pengalaman mungkin umur 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, Allah banyak sungguh soalan. Kan? Saya kau sulung umur 4 tahun. Orang yang kedua 3 tahun. Orang yang ketiga 1 tahun. Soalan umur 4, 3 ni kadang-kadang kita naik bosan juga nak tanya jawab. Bila kita akak telefon, setiap kali akak telefon tanya. Baba cakap dengan siapa? Kawan baba. Ada orang tak boleh tanya lagi. Tanya. Naik bosan kadang-kadang tak. Itu nak mengawal, nak menguji kita. Ada satu cerita, tuan-tuan. Seorang ayah, dia bawa kereta. Dia bawa anak-anak dia sekali lah, yang kecil-kecil ni.
Bila bawa kereta, tiba-tiba dia bertembung dengan kawan dia. Kita kan biasa kalau bertembung kawan, kita bunyikan horn, tanda siapa kan. Jadi kita pun, si ayah ni bunyikan horn, tanda siapa, menyapa kawan kita tu. Nak berhenti bersalam tu tak bukan cara macam tu, kita bunyikan horn saja. Bila bunyikan horn, si anak pun tanya, sebab apa ayah bunyikan horn? Ayah pun jawab, kawan ayah lembut lagi mula-mula, bawa lagi kereta, bertembung lagi dengan kawan. Si ayah pun bunyikan horn lagi kali kedua. Si anak pun tanya pula sekali lagi, sebab apa ayah bunyikan horn? Ayah pun jawab, kawan ayah, panjang dah, ada makna tu, panjang dah tu. Kawan ayah, bawa lagi kereta, tembung lagi dengan kawan yang ketiga, bunyikan horn. Si anak tanya, sebab apa ayah bunyikan horn? Tanya lagi. Si ayah pun jawab, kawan ayah, dah ada sabdu dah tu, ada sabdu dah. Kawan ayah maknanya nak marah dah tu. Si anak ni faham beza ni jawab ni. Walaupun kecil lagi beza. Tengah-tengah bawa kereta tu, tiba-tiba lembu depan, lalu depan. Si ayah pun bunyikan horn. Si anak ni nak tanya macam tadi, takut kena marah, dia pun ubah soalan sikit. Kawan ayah juga ke? Lembu dah jadi kawan ayah dah, baru pada muka nak marah sangat. Bekeng teh. Akhirnya anak kata, mu ni ayah kawan dengan lembu dah. Kawan ayah juga ke? Kononnya bekeng sangat lah, marah sangat. Akhirnya kena dia anak sendiri. Saya cerita kisah ni dekat satu surau semalam. Ada seorang ustaz, ada seorang pendengar kuliah saya tu mari jumpa ustaz, tak habis cerita lagi tu. Sebenarnya si ayah tu dia singgah di kedai makan. Jadi si anak ni pesan pula supaya beli nasi ayam, dia kata. Pesannya supaya asingkan nasi dengan ayam. Si ayah tanya, sebab apa nak asingnya? Takut ayam makan nasi. Jadi kena asing, kena pula kali lagi ada si anak tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi memang kena sabar. Dunia ini adalah ujian. Ia boleh menyebabkan kita lalai dan boleh menyebabkan kita makin dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan menjadikan dunia itu sebagai jambatan kepada hari akhirat. Antara halangan juga yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah halangan yang mana datang daripada Yahudi dan Nasara. Yahudi yang menjadi halangan dalam perjalanan Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan halangan kita sebagai umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah juga, sebagaimana dalam firman-Nya, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasara suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi memang tuan-tuan akan berusaha untuk menghalang kita daripada mendekati Allah, cuba untuk memesongkan kita daripada ajaran agamanya. Maka tak peliklah kalau mereka mengekspor pelbagai pemikiran dan ideologi yang bercanggah dengan ajaran Islam. Hari ini kita lihat di sana adanya ideologi sekularisme yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, adanya ideologi sosialis, adanya ideologi komunis, ideologi materialis dan sipilis dan sebagainya. Macam-macam ideologi ada. Ideologi yang mana sebenarnya ia tidak lain dan bukan datang daripada orang Yahudi. Nak suruh kita ni walaupun mengaku Islam tetapi tak beramal dengan ajaran Islam.
Kerana itu kita ni kena berhati-hati tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ini bimbang, takut kita duk rasa dah mengikut ajaran Allah, tetapi sebenarnya kita menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi berdepan dengan halangan daripada iblis. Daripada iblis yang mencuba mengganggu perjalanan Nabi. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Maksudnya, sesungguhnya iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku sesat, demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka daripada menjalani jalanmu yang lurus. Kemudian aku datangi mereka daripada hadapan, datang daripada belakang, datang daripada kanan, datang daripada kiri, dan engkau tidak akan dapati kebanyakan mereka bersyukur. Ini janji iblis untuk mengganggu perjalanan kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana iblis mengganggu perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Tuan-tuan, apabila Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi salat sunat 2 rakaat. Lalu Jibril membawa 2 minuman, satu minuman susu dan satu lagi minuman arak. Nabi memilih untuk mengambil minuman susu. Lalu Jibril berkata, engkau telah memilih fitrah. Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fiqhus Sirah menyebut dan menyatakan bahawa apabila Nabi memilih susu yang menandakan Nabi memilih fitrah, itu menunjukkan Islam kita ini, agama yang dibawa oleh baginda, sangat bersesuaian dengan fitrah manusia, sangat bersesuaian dengan fitrah yang Allah Ta'ala ciptakan dalam diri manusia. Dan tidak peliklah kalau kita lihat apabila Islam dilaksanakan, begitu mudah orang ramai manusia ini memeluk ajaran Islam, sebab sangat sesuai dengan jiwanya, sangat sesuai dengan fitrah kejadiannya. Islam yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebagaimana yang dibuat oleh dibuat perbandingan oleh Dr. Ramadan Al-Buti, seumpama kita memakai pakaian yang sama saiz dengan badan kita. Kalau kita pakai, kalau badan kita saiz M sebagai contoh, tiba-tiba kita pakai pakaian XXXXXL, kalau ada lah pakaian yang terlalu labuh. Kalau saya pakai jubah umpamanya berleret-leret, lengan pun sampai ke bawah, tertutup jari tangan ni. Kalau mari dia keluar daripada kereta, orang tengok, Allah, ustaz nak mengajar kotor ni jubah, berleret-leret, bawa leret, bawa tanah, bawa debu sekali. Orang tak tengok cantik, orang tak tengok indah. Bila pakaian kita lebih besar daripada saiz badan. Anak saya yang umur 4 tahun tadi tu yang saya cerita, bila saya balik kerja ke, bila balik kuliah dan sebagainya, dia ambil baju saya, dia pakai ke dia. Dia tu umur 4 tahun, pakai baju saya. Bayangkan tuan-tuan, bila pakai baju saya, habislah. Baju tu saja dah tutup leret-leret sampai ke kaki. Lepas tu ambil kopiah pula, pakai atas kepala dia, tutup dan tutup mata dia. Anak yang ketiga, anak yang kedua saya yang umur 3 tahun, tengok abang dia pakai macam tu lagi takutan dan lari. Dia kata abang jadi hantu dah jadi hantu sebab pakai baju yang labuh macam tu. Orang tak tengok cantik, orang makin lari. Tapi Islam ini, tuan-tuan, ia datang dengan saiz yang sesuai dengan fitrah. Bila dipakaikan, ia sangat indah, ia sangat cantik. Sebab itu tak pelik apabila Islam dilaksanakan, berbondong-bondong orang masuk Islam. Baru ni saya bersembang dengan seorang ustaz yang pernah mengajar di Sarawak. Dia kata dia pun mengislamkan beberapa orang bukan Islam di Sarawak. Dia kata sebab masuk Islam, orang yang diislamkan itu sebenarnya sebab yang terlalu pada pandangan kita adalah terlalu
ringan, mudah sangat. Apa sebabnya? Sebabnya ialah dia panggil seorang anak murid dia bukan Islam, datang ke rumah. Bila datang ke rumah, dia tengok rumah dia ni, rumah ustaz ni bersih, cantik. Lalu ustaz ni dia memuji ustaz tu, rumah ustaz cantik, rumah ustaz bersih. Ustaz pun beritahu bahawa ini ajaran agama kami dalam Islam. An-nadhafatu minal iman. Bersih itu sebahagian daripada iman. Dia balik, dia tengok, dia banding rumah dia memang kotor. Dia balik, dia banding dengan rumah dia, kehidupan dia memang teruk nak banding dengan ustaz ni. Maka dengan sebab itu dia masuk Islam. Sebab apa? Sebab kebersihan dia. Kita bab kebersihan ni tolak ke tepi. Tapi sebenarnya orang bukan Islam masuk Islam hanya salah satunya ialah sebab kebersihan. Ada yang masuk Islam kerana dengar azan. Itu je. Dia rasa tenang, dia rasa macam seolah-olah suatu keamanan dan kebahagiaan bila dengar azan. Dia ni peminat lagu rock, lagu yang heavy metal, yang seumpama macam tu lah. Saya tak reti rock ke lagu-lagu macam ni. Tapi bila dengar azan, dia rasa tenang. Bila dia dengar azan, dia menangis. Akhirnya dia pergi jumpa ustaz, dia nak masuk Islam. Masuk Islam. Sebab azan, kita azan ni dengar. Bila azan saja televisyen, kita pergi tukar siaran lain. Dah, itu kita. Kalau kita pandang ringan dengan azan, biasa azan, kita tukar cerita lain dulu dah. Bila dah tu, tukar balik, tak dengar azan. Sedangkan azan itu pun sudah memadai untuk menyebabkan orang masuk Islam. Kerana apa? Kerana Islam ini sesuai dengan fitrah manusia. Tidak peliklah Rasulullah memilih susu apabila dihulurkan oleh Jibril, apabila dihulurkan susu dengan Arab tadi. Yang terakhir tuan-tuan, oleh kerana masa yang tidak mengizinkan, yang saya ingin sebut di sini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diangkat naik ke langit, bertemu dengan para nabi dan rasul di pintu-pintu langit, sehinggalah sampai satu tahap di mana apabila hendak naik lagi, yang ketika itu ditemani oleh Jibril alaihissalam, Jibril kata, aku setakat ini sahaja boleh pergi, tak boleh naik dah. Engkau naiklah seorang diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Jibril alaihissalam ni ada juga kawasan larangan dia. Tetapi kawasan larangan itu dibenarkan oleh Nabi Muhammad untuk sampai masuk ke kawasan tersebut. Apa maksud dan maknanya? Kita ada raja, contoh tuan-tuan, dalam istana raja ada kawasan larangan. Kalau kita ni orang awam macam biasa ni, bukan nak masuk dalam, pagar tu kadang-kadang tak boleh nak pergi rapat dah. Kena halau di pengawal, tak boleh nak pergi rapat. Maknanya dalam kawasan istana tu kawasan larangan. Siapa yang boleh masuk dalam kawasan larangan ni? Menteri, datuk-datuk, nenek-nenek, boleh masuk dalam tu. Jadi tuan-tuan, bila boleh masuk, maknanya datuk-datuk ni, tan-sri ni, dia rapat, lebih rapat kedudukannya berbanding kita orang awam. Kalau dalam singgah sana, dalam kawasan singgah sana tu kan, apa ni kita sebut apa, balai rungseri ke apa, ada orang dia boleh duduk depan je, tapi setengah-setengah yang terlalu rapat dengan sultan ataupun raja boleh sampai naik duduk atas bersama dengan sultan lagi, duduk atas. Maksudnya orang yang lebih rapat dengan sultan lebih dekat, lebih mulia di sisi sultan. Itu dari sudut pandangan mata manusia biasa. Jadi begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seafdal makhluk, sehingga boleh pergi ke tempat yang tak boleh pergi malaikat Jibril. Dalam kitab yang ditulis ataupun yang disebut dalam sebuah kitab tauhid, dinyatakan bagaimana Nabi Muhammad adalah semulia-mulia makhluk berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, hatta para malaikat. Dengan bukti bagaimana Nabi SAW boleh pergi rapat dengan Allah berbanding dengan malaikat tadi, malaikat Jibril alaihissalam.
Jadi manusia ini boleh sampai tahap dia lebih mulia daripada malaikat. Tetapi jangan lupa, selain daripada manusia boleh menjadi lebih mulia daripada malaikat, kita kena ingat manusia juga boleh menjadi lebih hina daripada haiwan tadi. Allah menyebut dalam Al-Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Aku penuhkan neraka Jahannam ini kebanyakannya daripada jin dan manusia. Mereka ada hati, mereka tak berfikir. Mereka ada mata, mereka tak melihat. Mereka ada telinga, mereka tak mendengar. Bahkan sebenarnya mereka ini seumpama binatang haiwan ternakan, balhum adal, bahkan mereka lebih teruk, lebih hina, lebih sesat daripada haiwan ini lagi. Jadi manusia ada pilihan, nak jadi lebih mulia daripada malaikat ataupun lebih hina daripada haiwan yang diciptakan oleh Allah. Kita pilihlah di atas muka bumi ini salah satu daripada pilihan yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Jadi tuan-tuan, akhirnya Nabi Muhammad SAW telah menerima kefarduan salat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita seharian, 5 waktu yang perlu kita jaga. Amanah dan juga penyerahan daripada Allah secara direct, bukan melalui perwakilan ataupun melalui orang tengah, melalui malaikat Jibril, tidak. Direct daripada Allah, menggambarkan solat ini mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, sehingga diberikan kepada Nabi Muhammad untuk diamalkan oleh umatnya secara direct daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerana itu kita tidak ada pilihan, mestilah menjaga solat ini dengan cara yang terbaik. Kena belajar bagaimana nak mendirikan solat secara yang betul, dan jangan kita melakukan perkara-perkara yang membatalkannya. Saya pernah tuan-tuan solat Jumaat di sebuah masjid, tak nak sebutlah masjid mana. Duduk depan saya seorang lelaki solat Jumaat. Bila dia sujud ataupun rukuk, terbuka bahagian belakang. Sebab apa? Baju dia singkat, seluar dia bila dia rukuk tu dia terbuka, baju dia terangkat ke atas, seluar dia terlondeh sedikit ke bawah. Kalau perempuan tak apa juga, dia lelaki. Tutup mata saya, tak boleh tengok. Sebab apa? Sebab tak jaga, tak tahu apa adab-adab solat. Dia tak jaga. Ini adalah perkara yang membatalkan solat, perkara kecil saja. Dia tak jaga. Akhirnya dia sangka bahawa dia telah melakukan solat, tetapi akhirnya sebenarnya dia tidak ada apa-apa faedah dengan solatnya tersebut, kerana melanggar perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ketika melakukan solat tadi. Jadi itu sebagai contoh kecil. Banyak lagi tuan-tuan boleh lihat perkara-perkara yang tidak disedari oleh kita, yang menyebabkan solat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran dari akibat di sebalik daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Walaupun mungkin tiap-tiap tahun kita diperingatkan dengan peristiwa yang agung ini, moga-moga kita dapat memperangatkannya, mengingatkannya kembali. Kita tak boleh ambil ringan terhadap peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jangan kita buat dono je. Tahu dono? Orang Terengganu sebut dono. Dono ni maknanya dalam daripada perkataan bahasa Inggeris, dono. Dono. Orang Terengganu dia ambil perkataan bahasa Inggeris banyak, dia jadi dono. Buat dono je, buat tak tahu je. Dia buat tak tahu tentang peristiwa-peristiwa, tak nak ambil pengajaran, tak nak ambil hikmah. Akhirnya dia lalai dengan kehidupan, dia menyeleweng daripada ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita dapat ambil pengajaran daripada peristiwa yang kita baca ataupun yang kita lihat pada malam ini. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.